Kau tu Lato. Tu kuah. Yang tu limau dia. Yang ni latok. 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 Ya, anak-anak. Latok. So hey guys. Farah. Datanglah mood nak buat video. Datanglah mood berdampinglah dengan aku. Happy lagi Farah. 1, 2, 3. Hey guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni macam korang nampak hari ni aku macam extra semangat kat ni. Macam korang nampak hari ni aku ada Lato. First time kot. Sekejap aku ambil thumbnail dulu. Ya, aku tak siap. Okay, so ini ada limau. Dia sediakan limau. Jadi kita perahkan je. Aku tengok limau ni aku kecoh. Bismillahirrahmanirrahim. First time gue. Ui. Kau rasa aku boleh habiskan ke tak? Sebab aku pernah makan kat silap aku. Aku tak adalah macam geli ke ataupun tak suka benda ni. Aku macam okey je lah. So, ini kuah dia. Aku takkan campurkan kot. Sebab macam sedikit je campurkan. So, aku cicah. So, ni kuah dia. Nampak tak? Okay. So, kemudian kecil sikit. First bite. Baru nak try kan. Jadi, ambil kecil lah. Ambil kecil pekat dua kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pula. Sebenarnya, aku tak tahulah aku patut cerita ke tak benda ni. Sebab aku ada banyak cerita. Tapi aku macam patut ke tak tahu lah. Tak apalah, aku makan dulu. Sambil aku makan, sambil aku fikir patut ke tak aku cerita benda ni. Okey lah. Aku rasa aku cerita lah sebenarnya beberapa hari lepas aku dah cerita. Aku macam tak masih aku nak cerita pun aku rasa macam aku masih ketakutan. Macam masih takut ke tak. Aku rasa macam benda ni mengganggu. Sekejap aku tak kat bawah. Korang nampak tak muka aku kalau aku tak pergi kat bawah. Okey. Sebenarnya beberapa hari lepas, bukan beberapa hari lepas, kejadian dia waktu bulan puasa. Waktu tu sebenarnya rumah kita orang, rumah mak aku ada masalah bocor air yang leaking tu. Jadi mak aku pun telah ayat baku betul telah aku pun jumpa banyak sedap ni. Ui. Pedas. Sos ni pedas, sedap. Tapi bila kau bercerita yang makan rasa macam Okay. Cerita dia macam ni. Rumah aku macam aku cakap tadi, rumah aku bocor. Jadi kita orang macam mencari tukang nak betulkan tempat bocor tu lah. Jadi mak aku telah jumpa satu pamphlet ataupun flyers daripada satu company ni. Dia hantar kat rumah kita orang lah pamphlet flyers tu. Jadi dia memang ada buat apa nama tu tukang ataupun repair semua memang dia ada buat complete. Jadi kita orang pun call dia datang dari semak semua, kata benda ni boleh repair 2,500. Dia terus charge kita orang 2,500. Kita orang macam 2,500 ada invoice ke ataupun you boleh keluarkan receipt ke. Ada kata ayah tu cincai punya lah. Mau keluar tak mau keluar nanti cerita punya. Sekarang you buat, sekarang sudah leaking tau. You punya ceiling boleh roboh anytime. So kita orang macam takut. Kita orang macam ya ke? So kita orang macam okey lah buat je lah 2,500. So dia dah repair atas tu 2,500. Kita orang bayar 2,500 dan kita orang minta dengan dia receipt and invoice daripada dia. Kita minta dia macam list down 2,500 tu apa benda yang dia belanjakan, apa benda berapa banyak upah yang diperlukan. Tapi kata tak payahlah, tu cincai punya lah, kawan-kawan tak payahlah. Kita pun macam
Tapi kita orang tak tahu apa yang 2,500 tu kan. Okay. Lepas tu dia kata tak payah tu, kita macam oh okey lah, mungkin 2,500 je okey kot. Repair tu pun susah, nak beli tangki susah semua kan. Jadi lepas dah repair tu, lepas beberapa hari, lebih kurang sehari macam tu, kita tengok tak ada leaking lagi. So kita orang pun decide nak bayar the full 2,500. So kita orang pun bayar lah, keluarkan dia check, bayar 2,500 dekat dia. Okay, repair tu settle. Dia memang buat kerja tu memang bagus. Memang bagus, kita orang cakap memang bagus, cepat dan benda tu efektif. Okay, efektif ke ayat dia? Aku pun tak tahu. Janji tak bocor lah kan. Okay, so kita orang bila mak aku macam tengok dia macam kerja okay, so mak aku macam decide macam actually kan, I punya rumah sebelah yang sebelah satu lagi tu ada bocor daripada ceiling, which mean bila hujan air boleh masuk ke dalam ceiling. Lepas tu dia pun kata, oh I boleh buat itu senang saja, 3,500. Dia terus charge kita orang 3,500. So kita orang macam benda ni tak adalah besar sangat pun sampai nak charge 3,500. Sebab leaking dia daripada bilik aku, saya tahu tumpah dia punya pecah tu. Okay, dia minta 3,500. Jadi kita orang macam biasa kita tanya dia, takkan tak ada invoice Ameng? Nama dia Ameng. Takkan tak ada invoice Ameng? Lepas tu dia kata, tak ada invoice lah, cincai lah, saya kawan, you kawan, cincai punya harga 3,500 settle, baik punya. Dia kata, dia cakap macam tu mana boleh Ameng, you kena lah bagi invoice kat kita orang. Maksud kata, ya later lah I bagi you invoice, tak ada masalah punya. So kita orang macam tunggulah, tunggu nak bagi invoice, tak bagi invoice. Tapi dia dah start repair kita orang punya bumbung. Okay, bila dia dah start repair kita orang punya bumbung, dia kata semua dah okay, So dia minta dengan kita orang, dia kata semua benda dah okay. Jadi dia minta kita orang duit cash sebanyak 3,500 untuk repair tu lah. Lepas tu kita orang cakap, you tak ada bagi kita orang invoice, satu. Nombor dua, tak ada receipt. Lepas tu dia kata dia warranty 1 tahun. Tapi black and white mengatakan yang ada warranty 1 tahun tu tak ada. Jadi kita orang kata, why not kita tunggu beberapa hari. Waktu tu memang hujan, susah nak macam nak cakap waktu tu bukan musim hujan tau. Jadi kita orang susah nak tengok benda tu masih bocor ke tak bocor. Jadi kita orang kata dengan dia, tunggu sometime lah, give some time lah. Maybe like lepas dah hujan nanti baru tahu macam mana jadi ke tak jadi, elok ke tak elok you punya tampal. Lepas tu dia macam tak puas hati kita orang. Dia kata, kenapa pula nak kena tunggu hujan? Bayar je lah full. Warranty 1 tahun mah. Tapi korang kena ingat, warranty tu tak ada black and white. Macam ni kita orang nak pegang dia punya, macam ni kita orang nak macam mana macam ni kita orang nak yakin yang dia takkan lari. Sedangkan dia tahu rumah kita orang. Kalau kita orang tak bayar pun, dia tahu kita duduk situ, dia boleh buat macam-macam kita orang. Tapi mak aku bukan ada niat tak nak bayar tau. Kita memang nak bayar, tapi kita orang nak tengok dulu hasil kerja dia macam mana. Dia buat bumbung tu, kita orang tengok tak leaking, sebab air dia tak bocor, air tangki tak bocor, dan kita orang terus bayar dia. Faham tak dia punya situasi dekat sini tau. Kita orang nak tengok dengan mata kepala kita orang sendiri yang benda tu tak bocor lagi tau. Jadi dia pun macam insist, dia sangat-sangat insist nak duit 3,500 tu. Dia siap ugut mak aku macam-macam. Ni dah start masuk part ugut Dia hantar kat mak aku macam-macam tau. Sekejap aku buka Dia tak tahu dulu nak cerita ke tak benda ni. Aku takut nanti nanti kan aku takut aku yang kena kecam. Gila cerita je lah. Dia hantar dekat mak aku. Satu, dia dah start macam marah-marah mak aku. Dia kata, engkau you makcik orang tua punya busuk hati, kaki busuk. Aku tahu kenapa cakap kaki busuk. Kau dengar sekejap nanti dia buat record. Dia dah start maki-maki mak aku lah, marah mak aku sebab mak aku tak nak bayar. Mak aku bukan tak nak bayar. Aku tekankan lagi sekali, mak aku bukan tak nak bayar. Mak aku nak tengok dia punya hasil kerja dia. Mak aku cakap dengan dia, bagi masa, ataupun mak aku nak bayar separuh dulu. Lagi separuh bila benda tu dah, lagi separuh bila dah hujan. Bila kita orang nampak dengan mata kepala kita orang sendiri yang kerja dia okey. Faham tak? Okay. Kalau tak hujan, macam mana kita orang tahu yang dia punya kerja tu betul? Sebab kita orang semua tak ada siapa yang naik atas bumbung nak check tau dia punya kerja tau. Jadi kita tak tahu. Sebab tu kita nak kena sebab tu kita nak kena hold dia punya duit sikit. Nanti saya bakal lagi lah. Kalau berani ya, awak jangan bayar sajalah. Dengar tak? Dia kata kalau berani, awak jangan bayar lah. Which mean, kat situ dah ada bau ugutan ni tau. Dia macam dah start ugut kita orang. Kalau tak nak bayar tak apa.
Nanti kau tahulah nasib kau jadi apa. Itu maksud yang dia cakap tu. Jadi, mak aku masih lagi nak berlembut kena. Mak aku kata, okey Aming, macam ni lah Aming, tak apa. Kita bayar setengah dulu, lagi setengah lepas dah hujan. Dia still tak nak, dia berkeras. Woi, bodoh. Awak hutang saya 3,800, awak tahu tak? Bumbung kerja kita sudah bikin ya. Ada bocor kita balik repair balik. Awak tak mau bayar kah? Awak ingat saya bodoh kah? Saya nanti balik buka habis bumbung. Awak pergi balai depot. Bodoh dah itu. Dia cakap kita orang bodoh punya Indon. Aku tak dapat brain. Kenapa cakap kita orang Indon? Kau faham tak? Kau faham tak apa aku cuba cakap ni? Kalau korang macam nak bash aku cakap macam, kenapa tak bayar? Kenapa kau tak bayar, Farah? Bayar je lah 3,500 tu. Lepas tu dia repair lah. Macam mana aku nak bayar kalau tak ada black and white daripada dia mengatakan yang ada 1 year warranty untuk repair bumbung kita orang tu. Tak ada black and white. Misal katanya kau kira, cerita macam ni. Kalau kita, contohlah kalau kita, family aku dah bayar kat dia 3,800. Okay, 800 tu. Dan bila hari kejadian hujan, masih bocor, kita orang nak cari dia kat mana? Office dia pun kita tak tahu kat mana. First. Second, official receipt daripada dia pun tak ada. Third, warranty invoice ke apa tak ada. Memang tak ada. Kau faham tak? So macam mana kita nak bayar fully 3,800 tu? Bodoh, tak payah cerita lagi. Awak tunggu saya saja. Dia dah start marah-marah. Kau dengar? Bodoh, tak payah cerita lagi. Awak tunggu saya saja. Aku tak faham. Masalahnya, benda ni boleh je settle dengan lemah lembut, dengan profesional, dengan tak payah marah-marah. Kenapa nak marah-marah? Aku tak faham. Aku tak faham kenapa dia nak macam, nak maki-maki, nak marah mak bapak aku sebab benda ni tau. Like, tak faham. Kita discover ada beberapa tempat yang dia repair masih bocor lagi, masih air keluar lagi tau. So mak aku hantar kat dia gambar, video semua mengatakan yang masih bocor. Contohnya macam ni. Okay, masih bocor. Yang tu air masih terkeluar, yang ni tak betul. Nampak tak? Masih berlubang lagi dekat situ. Jadi dia still insist nak duit 3,800 dia tu. And then, turns out, the next day, aku macam masih seriau, macam trauma je tak. Aku tengah main telefon dalam bilik aku. Lepas tu tiba-tiba aku dengar suara lelaki menjerit-jerit dekat tepi bilik aku tu, bawa tangga masuk rumah kita orang melalui gate luar. Ni video dia aku tunjuk. Ni. Yang tepi tu lori dia tau. Kalau kau nampak, dia ambil dia ambil apa nama tu, tangga tu. Dia tolak tangga tu masuk ke gate kita orang. Maksudnya dia dah menceroboh rumah kita orang tanpa pengetahuan kita orang tau. Which mean kalau kau bayangkan, kalau kita orang tak dekat rumah dan dia masuk rumah kita orang, ada budak-budak kecil, ada macam-macam, dia macam, kau faham tak? Dia macam, dia dah jadi gila. Dia dah macam jadi orang gila, orang sakit mental, kau tahu tak? Dia tak boleh nak fikir rasional. Dia terlampau marahkan sangat sampai dia sanggup buat macam tu. Dia menceroboh rumah kita orang melalui gate. Pencuri! Tu suara aku lah sebab aku tengah marah. Gila tak terkejut weh. Aku pun tak sangka yang tu dia akan buat macam tu. Tiba-tiba dia terus masuk. Tolong pencuri! Dia tolak dia punya tangga tu daripada luar masuk. Step by step saya tengok betul, dia dah masuk. Dia masuk, dia bawa hammer. Dia bawa hammer, kau tahu tak? Dia cakap, bikin rumah tak ada bayar. Siapa yang tak nak bayar? Aku tak faham dah. So, kita nak bayar. Kita memang nak bayar. Tapi bukan cara macam ni lah. Cara gangster macam ni kan. Kita orang memang literally call polis waktu tu sebab dia dah kes penceroboh. Tengok dia
angkat tangga tu, aku waktu ni aku macam nak tap diri aku lah. Sebab aku berani ambil video muka dia rapat-rapat. Aku tak dapat bayangkan kalau dia macam tiba-tiba tarik tangan aku ke, ataupun dia ada hammer tau kat tangan dia. Kau boleh bayangkan tak kalau dia tiba-tiba naik gila, dia campak hammer kat muka aku ke kat... Kan? Aku tak terfikir waktu tu. Bila aku tengok balik video, aku macam trauma tau. Aku macam takut gila tau. Sebab this is first time aku experience benda-benda macam ni. Dia angkat tangga dia dan dia naik lagi yang satu rumah yang setingkat. Pencuri lah kat tangga. Dia still kata yang dia betul nak menceroboh rumah kita orang, nak ambil tangga, nak naik atas. Kau tahu, aku waktu ni aku tak tahu apa tujuan dia naik atas. Waktu ni, jiran-jiran kita orang semua keluar dan tengok dia tau. Aku tak tahu apa yang dia fikir. Dia tak ada rasa takut ke, tak ada rasa malu ke, tak ada rasa macam... Aku tak tahu kenapa dia sanggup buat macam ni. Kita tengok video seterusnya. Ni waktu ni, dia dah panjat atas bumbung kita orang. Dan kita orang dengar dia pecahkan kita orang punya bumbung. Mula-mula bumbung kita orang, dia punya pecah dia tu tak banyak tau sebelum dia repair tau. Bila dia repair, sebelum dia repair tu, bocor cuma satu sahaja. Tapi lepas dia dah repair, dia datang baik dia pecahkan Ni dia. triple daripada lubang asal ni. Makna kata, dia dah pecahkan benda yang bukan dia repair. Dia menceroboh tanpa izin masuk rumah orang. Dia macam saja-saja nak pecahkan benda lain. Macam ni kes Anaya lah. Anaya dia macam saja dengki. Dia macam alantan kau lah. Aku repair sini kan kau tak nak bayar. Aku pecahkan tempat lain pula. Macam tu. Kerja tak ada buat pun. Tipu minta duit orang. Aku depan kan. Bocor lagi rumah. Lori dia. Siapa hati Lori dia. Dia turun. Dia turun daripada sini. Daripada lepas waktu ni dia dah pecahkan. Dia dah pecahkan rumah aku punya bumbung. Dah saya cakap kita orang tak bayar 3,800. Like seriously dude, kalau kau jadi profesional, kalau engkau berfikir rasional, kita orang bayar je 3,800. Apa sangat, like kita orang cuma nak tahu, faham tak? Kita orang tak kisah pasal duit pun, kita orang nak pastikan je yang kerja kau tu betul. Kalau kerja kau betul, kenapa kau nak risau kita orang nak tipu kau? Sedangkan kita orang duduk dekat sini, one whole family. Takkanlah kita orang tipu pasal 3,800, kita orang tak nak bayar kau, kita orang terus lari tinggalkan rumah kita orang. Faham tak? Dengar tak? Dia kata apa? Aku rapat-rapat sikit Bocor lagi rumah. Kaki busuk. Siapa? Dia kata kaki aku busuk, guys. Dia kata kaki aku busuk. Hey! Jap, aku bau kaki aku, jap. Busuk tak busuk? Wih, bau wangi. Tapi ada macam... tak wangi. Aku tak tahu. Macam mana dia tahu kaki aku busuk? Wangi je kaki aku. Lepas tu dia keluar buat tangga tu semua. Selamba badak dia je macam tak ada apa-apa berlaku tau. Penceroboh. Tengok tu perangai. Okay. Aku menyapa pula dengan suara aku dalam video ni. Nanti saya bakal lagi lah. Kalau berani dia, awak jangan bayar sajalah. Dia cakap lagi tau sekali. Lepas dia dah pecahkan rumah kita orang, dia cakap lagi benda ni.
Nanti saya batal lagi lah. Kalau berani ya, awak jangan bayar saja lah. Makna kata, dia akan datang lagi. Tahu? Faham tak? Lepas dah pecah rumah kita orang, dia akan datang lagi tau. Jadi kita orang macam rasa macam takut. Faham tak? Dia memang dah macam lost dia punya control. Dan korang bayangkan tak, kalau dia, rumah aku waktu tu ada kanak-kanak, ada baby, ada orang tua. Aku tak dapat bayangkan lah. Sebab lepas tu memang waktu tu, memang dalam rumah tu memang semua perempuan. 2 orang je lelaki tau. Kalau misal katanya kalau dia buat apa-apa kita orang, aku tak tahu tu. Like, scary kot. Lepas dah pecahkan rumah kita orang, abang ipar aku pun naik atas dan tengok apa pecah yang dia buat. Bila, okay ni video dia. Pecah ni satu je tau asal. Tapi dia punya dengki busuk hati yang kita orang, dia pecahkan semua bumbung. Dia pecahkan semua bumbung kita orang. Macam dia punya pecah ni. Sebelum ni, tak seteruk ni tau, siap ada crack semua. Ni dah macam lebih kepada hasad dengki, khianat. Lepas dah pecah tu, dia still lagi voice note mak aku. Dia aku rasa tak terima mengeja. Dia hanya hantar voice note call. Dia hantar voice note kat mak aku. Dia kata, Saya mau saya punya 3,800. Dia dah pecahkan rumah aku. Dia dah pecahkan. Malah dia dah pecahkan ekstra daripada sebelum ni. Tahu tak? Dia still nak minta 3,800 dia. Kenapa? Kau dah pecah rumah orang. Lepas tu kau nak claim yang kau dah buat kerja. Lepas tu kau minta 3,800 lagi. Bro, what's going on with you, bro? Come on. Thing is, dia setiap ada voice note lagi kat mak aku. Aku tak bawa, mak aku tak share kat sini, kat dalam group ni. Tapi dalam phone mak aku ada. Dia siap cakap lagi. Dia kata dia tak takut sama polis. Tak ada takut sama polis. You mau report polis, bawa pergi mahkamah. Saya tak ada takut. Dia ingat mahkamah tu apa? Court. Dia ingat court tu apa? Court badminton. Court tenis. Like seriously, kita orang sampai sekarang lagi masih trauma tau. Lepas dah kejadian ni, kita orang pun buat report polis. Kita orang pun nak saman dia lah sebab dia dah memalukan kita orang. Sebab jiran semua dengar dia punya perangai. Nombor 2, dia dah pecah masuk rumah kita orang. Nombor 3, dia dah merosakkan kita orang punya harta benda tau. So kita nak report polis. Dan polis pun lebih kurang 5-6 jam macam tu polis call dia. Dan dia pun dah masuk dalam lockup sekarang ni. Dia dah ketangkap dengan polis lah. Bahasa kasar dia kena tangkap dengan polis. And polis charge dia, first, ugut. Nombor 2, pecah masuk. Nombor 3, membahayakan orang. Nombor 4, apa ni? Merosakkan harta benda rumah orang. So dia ada kena 4 charge. So sampai sekarang, aku rasa dekat 2 minggu kot dia dekat lockup lagi. Dan polis masih nak apa nama tu, nak uruskan mahkamah. Kita orang memang nak saman dia. Dan ya, dia mungkin akan kenakan penjara selama 7 tahun. Kau tak silap aku lah yang lebih arif kepada benda-benda semua. Kakak aku lawyer kan. So dia tahu benda semua. Tak payahlah cerita pasal lawyer, pening kepala aku. So itulah dia punya ni lah. Jadi dia ketangkap. Jadi kat sini aku nak cerita dengan korang lah. Aku bukan macam aku tak tahu. Aku sampai sekarang aku rasa macam takut. Sebab Ida memang dah gila. So sampai sekarang, sebab bilik aku dekat dengan kejadian tempat tu, sampai sekarang, sampai hari ni, aku rasa macam bila aku dengar bunyi kecik, aku dah macam insecure. Aku rasa macam dah takut. Kau tahu tak? Aku rasa macam, Allah, dia datang lagi ke? Dia nak buat apa lagi kat rumah ni? Aku rasa macam takut. Aku rasa macam tak selamat dekat rumah ni. Kita orang punya trauma sampai hari ni tau. Sebab ni first time orang lain kita orang macam ni. Sebelum ni pun tukang berapa ramai datang rumah kita orang okey, tak ada masalah. Ni first time. Tak tahulah nak cakap apa. So tujuan aku nak share dengan korang ni, aku tak nak korang pun terkena juga. Okay.
macam kita orang buat kesilapan kita orang tak buat research dulu company dia, betul-betul buat research dalam pasal company dia. Kita orang main ambil je dia kerja sebab kita orang ingat macam dia okey, tapi turns out aku rasa dia ada masalah mental. Dia tak boleh nak kawal marah dia ada macam sedikit loose lah dekat kepala dia, aku rasa lah. So tujuan aku pengajaran untuk korang juga, jangan sesekali senang-senang nak percayakan ke orang, jangan sesekali senang-senang nak macam oh betul lah tu, legit lah tu company dia tu, bila dah bagi pamphlet ni semua, betul lah tu, jangan sangka macam tu. Kita kena sentiasa bersangka buruk, jangan terlampau husnuzon ya anak-anak. Okay, and kalau korang nampak nama company ni AA Glory, benda tak, nanti aku letak dekat sebelah sini dia punya, siapa pula tu, tengok aku rasa insecure. Dia punya flyers dia kat sini, nanti aku akan letak. So aku harap korang jangan terkena dengan orang ni, dan hati-hati. Okay, so aku rasa banyaknya aku bercerita, haus kak. So aku rasa tu je untuk minggu ni. Bukan minggu ni lah, mungkin lah minggu ni aku akan upload 2 video. Mungkin lah, tak janji. And aku rasa tu cukup. Dan aku harap korang jangan terkena macam aku. Kalau korang terkena macam aku, jadi macam ni lah, insecure je, takut, ketakutan, hidup dan ketakutan lah, macam ni lah. Okay, so that's all. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. See you guys again. Bye.